Tuan-tuan dan puan sekalian, so ini perkara yang kita bimbang yang berlaku akhir-akhir ini di kalangan sebahagian orang, tak semua, sebahagian orang. Saya sebut dah sikit baru ni, tapi saya nak sebut lagi pasal duk tengok daripada bertengkar tak habis lagi di social media dan sebagainya. Kata kurang ada, kata kepada Majlis Agama Islam, kata kepada mufti-mufti, kata kepada agamawan-agamawan, penjarakan sosial dalam masjid, penjarakan saf, ini semua dajjal, ini semua konspirasi Yahudi, ini semua ni, saya rasa ini berlebihan. Tuan-tuan, kita ni biarlah kita berada di antara al-ifrat wa tafrit, antara yang satu melampau-lampau sangat sehingga keterlaluan, ikut WHO punya keputusan dah dia kira ikut Dajjal. Ini Dajjal paling besar ni dia kata. Ni dia kata dibubur lagu tu ya. Ni kira Yahudi, konspirasi, semua ni konspirasi, benda ni tak ada, tak betul, salah, penipu. Dia pun tak tahu tuan-tuan dan puan dalam sejarah Islam, Ar-Razi mengkaji perubatan Islam, antara yang awal menemukan vaksin. Ar-Razi. So jangan ingat vaksin ni, bila mengaji vaksin ini adalah agenda Yahudi, agenda Illuminati untuk memusnahkan manusia atas muka bumi ini. Benda ni kadang-kadang kita membaca ataupun mengkaji hadis-hadis tentang akhir zaman dan meletakkan ia bukan pada tempatnya. Islam agama yang mengiktiraf perubatan. Siapa kata Islam tak iktiraf perubatan? Perubatan tradisional maupun perubatan yang berteknologi tinggi, moden. Dua-dua ini perubatan Islam. Merupakan satu rigid ni maknanya dia sempit sangat kalau dia kata yang hospital ni bukan perubatan Islam. Siapa kata? Dia ada kadang-kadang ada orang dia kata perubatan Islam ni adalah perubatan yang kita panggil, kita jampi, kita buat ayam. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu pun perubatan Islam sekiranya menepati metod dan tuntutan syariat. Maknanya contoh jampi-jampi yang ayat Al-Quran yang warid, yang sabit dari Nabi SAW, bacaan doa yang sabit daripada Nabi, metod cara dia pun cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Memang sahabat pernah baca dalam ayat seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sedikit hembusan dalam ayat ada, tapi bukan dia rendam dalam ayat, dia berenang dalam ayat tu ambil minum, minum ayat liuk dia, ini semua dah lain dah lari dah. Tu dia ada perkara-perkara yang perlu perhalusi. Betul, itu satu sunnah. Tapi demikian juga Islam membuka ruang kepada kajian teknologi perubatan. Dan bukan perubatan sahaja, bahkan apa-apa teknologi. Paling mudah sekali, saya selalu cerita dulu dalam hadis Bukhari, bila Nabi cerita pasal tut pokok ni. Kita lah ni duk keluar buah musangking. Mai mana musangking ni? Musangking ni mai daripada kahwin. Pokok kahwin, dia kahwin pokok duri hitam, blackthorn lah, apa kebala lah, semua ni mai daripada dia pandai kahwin pokok durian tu, jadi buah lagu tu. Durian warna-warni, kawan saya ada kebun durian warna-warni, buka buah tu oranye ada, purple ada. Ni mai mana ni? Ini teknologi. Nabi dulu pernah, bila Nabi tengok orang kahwin dengan pokok kurma, buah kurma, buat tut, Nabi tegur. Nabi kata, buat apa benda ni? Tak perlu benda ni, tak bagus benda ni. Maka sahabat ni bila Nabi tegur, terus buang, berhenti. Tapi bila Nabi dapat info, penjelasan bahawasanya tut pokok ni, kahwinkan pokok ni ada manfaat, buah kurma tu jadi besar, buah tu jadi lagi sedap, jadi lagi berkualiti, ketahanan pokok pun lagi cantik. Maka Nabi pi balik dekat kawan tu, Nabi kata, antum ta'lamuna bi umuri dunyakum, kamu ni lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nabi memberi pengiktirafan pada perkembangan teknologi waktu itu. Maka kita fahami daripada nas ini dan hadis ini, maksudnya apa?
Islam iktiraf teknologi, tetapi berasaskan kajian dan analisa. Bukan main orang kata tak boleh. Tapi sekarang ni dunia berbicara, benda ni boleh dikategorikan sebagai mutawatir dah. Pasal Covid ni semua bercakap, satu dunia bercakap soal bahayanya, soal kesannya, impaknya dan sebagainya. Kita serahlah. Kalau depa tipu kita tuan-tuan, ini masalahnya. Kalau depa tipu kita, kalau betul benda ni benar-benar konspirasi, lah Allah ada kan. Allah hukumlah depa di akhirat. Tapi masalahnya kita menimbulkan satu suasana yang tidak aman. Oh, jangan ikut siapa yang penjarakan sosial semua ni. Jangan ikut pakai face mask ni, semua nak perhabis duit kita ya, bohong. Nak majukan bisnes perniagaan mereka. Oh, jangan sampai jadi macam tu. Dia menimbulkan satu suasana dan situasi yang tidak baik. Atas apa? Atas sebab pemerintah kita telah menetapkan keputusan ini. Kita ikut je lah. Apa penipuan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Tak ada satu kaitan pun secara jelas nas hadis. Covid Dajjal, coronavirus konspirasi, Jus Yahudi ni, Dajjal ini sekarang ni tak disebut secara jelas pun. Tapi secara jelas memang disebut di dalam tentera-tentera Dajjal, 70,000 tentera Dajjal yang akan keluar daripada Asfahan. Itu memang disebut. Siapa dia mereka spesifiknya tak disebut. Mungkinlah satu masa nanti kita boleh bahaskan, tapi saya nak kena tegak mana ni. Sebab bila dia sembang, dia sombong sangat. Saya minta maaf lah, siapa-siapa pun lah. Hak satu, hak yang menyokong sangat pun, hak yang membantah sangat pun, kita jangan sombong dalam benda ni. Kita kena balik-balik kepada berbincang benda ni dalam suasana yang harmoni. Ada pendapat, ada pandangan, bawa kepada hujah, bentangkan, bahaskan dan cari titik persamaan. Kalau tak boleh juga, maka tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau pegang dengan pendapat engkau, tapi jangan kacau keputusan dan pendirian pemerintah. Cukup. Itulah untuk mengharmonikan keadaan. Jadi saya cukup setakat tu dulu. Saya